Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari ini untuk kita menyambung bacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memahami kitab ini insya-Allah. Saya tak pasti suara saya sampai ke belakang atau tidak. Kalau tak sampai, elok ke depan. Kalau sampai pun elok ke depan juga. Tapi tak apa kan. Dia kalau ikut asalnya kena ke depan, tapi tak apa kan. Sebab Sayyidina Jibril AS datang ke depan. Jadi kalau tuan-tuan ke belakang tak masalah, kita faham. Mungkin ada apa nak apa namanya, ada kesukaran-kesukaran yang tak dapat dielakkan. Baik, insya-Allah saya kira kita dah selesai bab tayammum. Rasanya muka surat yang ke-42 kita dah selesai baca kan? Kita hari ini masuk ke muka surat yang ke... Ya, kita akan masuk ke muka surat yang ke 46 hari ini ya. Alhamdulillah. Mari, kita dah selesai lama tentang isu tayammum, dan kita juga telah melihat tentang najis yang boleh bertukar kepada benda suci. Dia bertukar daripada najis kepada mutanajis. Dari asalnya zat najis bertukar kepada mutanajis. Dia bertukar kepada mutanajis. Saya kira kalau tak dengar, kita duduk. Saya suka duduk. Saya rasa tak dengar ni. Dia ada masalah mikrofon. Kita duduk depan. Saya suka duduk ni. Sonok rasa. Duduk atas ni rasa macam nak terbang rasa. Sekejap ya. Mau kita duduk kat bawah. Zaman Nabi dulu tak pakai mikrofon. Ya, zaman Nabi tak pakai mikrofon. Kita duduk bawah. Senang cerita. Oh Tuhan, nostalgia duduk ni. Okey, baru seronok. Ke lepas-lepas ni duduk macam ni je? Tak pakai mikrofon lah. Ya. Minta setiap kali saya datang mikrofon rosak. Amin. Okey. Oi, nostalgia duduk macam ni. Okey. Jadi insya-Allah nampak tuan-tuan kena dekat dengan saya juga nampaknya. Ya. Adalah hikmah tu, Okey, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kejap. Tak minta internet okey, baru bayar data tadi. Takut data tiba-tiba habis Tempat god insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada hari ini berkaitan dengan sambungan dalam tajuk sebelum ini, iaitu kita bicara tentang najis yang bertukar daripada zat najis kepada mutanajis. Bila sudah bertukar kepada mutanajis, maknanya boleh ditukar pula kepada tahir. Baju yang mutanajis dibasuh, selesai. Begitu juga yang telah kita bincang sebelum ini. Ada beberapa benda asalnya najis, tetapi dia boleh bertukar daripada najis. Patutnya najis kita basuh macam mana pun tetap dia najis. Contoh, najis buang air besar. Kita buang air besar, mana mahu kita corah dengan air untuk kita membersihkan najis itu. Kita nak pastikan najis kita itu jadi suci, tak mahu. Dia tetap akan jadi najis.
contoh anjing. Kita corah dengan air dengan tujuan supaya dia jadi suci. Tidak mahu jadi suci. Sampai ke sudah dia akan jadi najis. Tetapi dalam perbahasan sebelum ini, kita telah melihat 3 perkara yang mana dia boleh bertukar daripada asalnya najis kepada suci. Iaitu bertukar daripada najis kepada benda yang terkena najis, mutanajis. Daripada mutanajis kita boleh tukar pula kepada tahir, ya. Iaitu yang pertama arak. Arak ketika sudah bertukar menjadi cuka, serta-merta dia bukan lagi mutanajis, dia terus kepada tahir. Boleh minum dah, kena baju tak ada masalah untuk solat. Yang kedua, kulit bangkai yang kita telah samak, maknanya kulit bangkai yang telah asalnya bangkai ni, maknanya kalau kita ambil kulit dia adalah najis. Kita potong, contoh kita jumpa lembu mati dah, tak sempat kena sembelih. Kita gunting telinga dia, letak dalam poket, sembahyang sah ke tidak? Tak sah, sebab telinga dia tu walaupun kita dah cuci, tetap dia adalah najis. Samalah juga contohnya kalau kucing tu, kita sedih amat, kita tunggu sampai jadi rangka. Kemudian kita ambil taring dia, kita nak buat orang kata apa, kenangan. Kita buat rantai ke, buatlah kitchen ke, tetap tidak akan sah sembahyang kalau kita bawa benda tu, kerana dia adalah najis. Begitu juga bayar. Baru nak marah, baru bayar tiba-tiba internet ada masalah. Orang dah baru bayar, tadi kelang kabut bayar tadi, ya. Okey, jadi begitu juga kulit. Kulit kalau kita gunting, kulit bangkai, dia tak akan boleh sah sembahyang kalau kita bawa. Tapi kalau kita samak, dia bertukar daripada najis kepada mutanajis, benda yang terkena najis sahaja. Jadi apabila dia sudah menjadi mutanajis, kita basuh, kita dah boleh buat baju, buat sejadah pun sah. Maknanya dia sudah bertukar daripada najis kepada mutanajis. Lalu bila mutanajis, senang kita basuh, selesailah, dia akan menjadi benda yang suci, atau dalam bahasa Arab panggil tahir. Dan yang ketiga adalah apa sahaja najis yang telah bertukar menjadi binatang. Maknanya contoh, ada kucing mati, bangkai dia tiba-tiba daripada tu keluar ulat. Ulat itu sudah menjadi mutanajis. Mai secara zahirnya daripada najis tiba-tiba muncul binatang, muncul ulat yang lahir daripada najis itu. Maknanya ulat yang hidup itu dia adalah mutanajis. Kalau kita berasa nak simpan buat kenangan, kita basuh dia, letak dalam poket, sah sembahyang. Itu perbahasan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kepada perbahasan berkenaan dengan jenis-jenis najis, jenis-jenis najis, iaitu yang kita kata najis mutawassithah, mughallazah dan juga mukhaffafah. Tajuk ni senang, kita pernah bincang sebelum ini, iaitu di muka surat yang ke-46. Kalau ikut nusrah ini, muka surat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Fadilatul Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah. Al-Fatihah lahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pula mikrofon ya. Kita kalau boleh tak nak ada mikrofon. Ada pula Kali Baugul takrim. Kali insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i
Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qal faslun an-najasatu thalathun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Falmughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am ghayra al-laban wa lam yablugh al-hawlain, wal mutawassitatu sairun najasat. Baik, kita akan melihat satu tajuk baru, iaitu pembahagian najis. Pembahagian najis, bukan mutanajis, najis. Di sana ada beza di antara najis dengan mutanajis. Najis, zat itu adalah najis. Mutanajis, benda suci yang terkena najis. Benda suci yang terkena najis dipanggil mutanajis. Fasal pada membincangkan mengenai jenis-jenis najis. Okey. Najis-najis ada 3 jenis. Najis-najis ada 3 jenis. Najis bukan semata-mata yang keluar daripada kemaluan. Bahkan di sana ada benda yang tidak keluar daripada kemaluan tetapi dianggap oleh syariat sebagai najis. Contohnya apa dia? Arak. Arak adalah najis. Apa lagi? Tulang binatang yang tidak halal dimakan. Apa lagi? Tulang binatang yang halal dimakan tapi mati tak sempat kena sembelih. Apa lagi? Darah. Apa lagi? Nanah. Ini semua contoh najis. Walaupun kita bila sebut najis, yang kita akan teringat mula-mulanya adalah apa yang keluar daripada kemaluan. Jadi di sini dibahagikan najis di sisi syarak kepada 3 jenis. Baik, yang pertama najis mughallazah. Mughallazah ni maksud dia yang bermaksud najis yang ditebalkan. Asal dia ghaliz, artinya tebal. Benda yang tebal dipanggil ghaliz. Mughallazah maknanya najis yang ditebalkan, dianggap besar, dianggap berat. Itu maksudnya. Maksudnya cara nak menyucinya tu tak macam kita cuci najis yang lain. Mana-mana benda suci yang terkena najis mughallazah, kita nak bersihkan dia tu agak tebal sikit, agak berat sikit berbanding dengan najis yang lain. Itu yang pertama. Kedua, najis mukhaffafah, yang bermaksud najis yang dinipiskan. Asal khafif itu lawan kepada ghaliz. Khafif maknanya nipis, asal terjemahnya. Jadi bila kita kata an-najasa al-mukhaffafah, maknanya kalau ikut asal makna semata-mata, najis yang dinipiskan. Bukan kita ambil najis tu kita bagi nipis, tidak. Maknanya hukum benda yang terkena najis ini agak senang. Itu maksud mukhaffafah. Dimudahkan, itu juga antara maknanya, najis yang dimudahkan. Dan yang ketiga, najis mutawassitah. Najis mutawassitah maknanya najis yang bermaksud najis yang berada di tengah-tengah. Asal maknanya mutawassitah, najis yang berada di tengah-tengah. Dia bukan najis yang ringan, dia bukan najis yang berat, tetapi dia berada di antara kedua-duanya. Jadi dia ada najis yang tebal, ada najis yang nipis, ada najis tebal pun tidak, nipis pun tidak. Dia dinamakan najis mutawassitah. Itu asal kepada terjemahan. Yang ni alhamdulillah saya kira tuan-tuan pun dah pernah mengaji lama dah. Cuma disebabkan kita baca kitab ini, maknanya disusun balik apa yang pernah kita belajar selama ni. Mungkin kita biasa dengar ceramah, kita biasa dengar ustaz-ustaz menerang, tapi kali ini kita menengok secara kitabnya. Lalu setelah diterangkan najis ni terbahagi kepada 3, maka dinyatakan pula apakah pula jenis-jenis najis yang ada dalam
kategori yang pertama, kedua dan ketiga. Maka kata beliau, najis mughallazah adalah najis berupa anjing. Anjing itu sendiri adalah najis. Maknanya najis mughallazah adalah najis yang berupa anjing. Maknanya anjing itu sendiri adalah najis di sisi syarak. Khinzir, babi lah. Tak kira lah apa jenis babi pun. Dan yang ketiga adalah anak salah satu daripada keduanya. Anak babi atau anak anjing. Atau apa saja zuriat dia. Maknanya di sini para ulama akan kata, tak kira lah anjing kahwin dengan babi. Jadi ambi, contohlah, manalah tahu minat dia berdua dapat anak lain, mukanya nak kata babi dah, anjing tidak, jadi binatang lain, tetap jadi mughallazah. Sebab salah seorang mak dia ataupun ayah dia adalah anjing atau babi, atau memang mak ayah dia babi dan anjing. Tak kira lah, maknanya anjing kahwin dengan ayam dapat anak, anak itu adalah mughallazah. Walaupun salah satu induk dia bukan anjing dan bukan babi. Tapi bila salah satunya, contoh ayam bukan anjing, bukan babi. Tapi katakan ayam tu entah macam mana minat ke babi, dapat anak jadi bayam. Contoh ya. Manalah tahu orang sains dia boleh buat begitu, persenyawaan lah apa benda lah. Maka ketika itu anak hasil daripada anjing kahwin dengan binatang lain atau babi kahwin dengan binatang lain, maka anaknya itu tidak boleh kita pegang dia. Kalau kita basah atau dia basah atau kedua-duanya basah, sebab kita telah memegang najis. Melainkan kalau terpaksa, contoh macam doktor yang bekerja di apa nak menyebutnya, veterina. Awak nak menyebut kata doktor haiwan je biasanya, tapi orang lubuk dia cakap orang putih pula, tak? Okey, maknanya kalau doktor yang di veterina itu, contoh ada kawan kita orang bukan Islam bela anjing. Takat ni tak bisa dengar lagi orang bela babi sebagai binatang peliharaan. Biasanya kalau dia nak bawa makan, ya. Contoh ada orang bela anjing ni sakit, bawa ke doktor. Doktor pula pada asalnya kalau kedua-duanya kering, doktor pun kering, anjing tu pun kering, tak ada masalah dia pegang. Tak ada masalah. Sebab dalam mazhab kita ada satu perbahasan, tidak boleh kita menjadikan badan kita berlumur dengan najis. Maknanya kita tidak boleh menjadikan diri kita yang suci sudah terkena najis. Elok kita tahir jadi mutanajis. Bila proses benda suci akan menjadi mutanajis apabila salah satunya basah. Hujan ni contoh. Ada pula anjing duduk tepi rumah kita, kita pun usap dia elok-elok. Tak ada keperluan. Maka ketika itu haram. Sebab apa? Kita telah mengotorkan jasad kita. Kita kata mana ada, bukan saya pegang tahi dia. Bukan masalah najis itu semata-mata apa yang keluar daripada kemaluan. Tetapi apabila kita telah memegang sesuatu najis, dalam masa yang sama ada unsur basah pada salah satu atau kedua-duanya. Saya basah, dia kering. Dia basah, saya kering. Dua-dua basah. Maka ketika itu saya telah mengotorkan jasad kita. Saya telah mengotorkan jasad saya dengan najis tersebut. Maka ia adalah satu perbuatan yang diharamkan. Dalam kitab-kitab fiqah disebut at-tadammuh bin najasah. At-tadammuh bin najasah haram. Biasa para ulama sebut. Contohnya kita buang air kecil. Kita kata selama ni tak pernah rasa kepanasan air kencing. Kali ni kita nak rasa apa perasaan ni kalau badan kita terkena air kencing. Lalu kita qada, ni cerita saja. Kita pun pastikan air kencing tu kena ke kita. Kena ke muka, kena ke badan. Kita nak merasai feeling itu. Lain rasa. Boleh ke? Haram. Air kencing saya tak ada dah aurat kepada orang. Dalam bilik air, saya tutup pintu elok, tak cerita dengan orang. Saja nak rasa dia punya hangat-hangat tu. Boleh ke tidak? Haram. Saya punya, bukan orang punya. Ya. Masalahnya kita telah
mengotorkan jasad kita dengan najis. Qada hajat. Qada hajat masa kita basuh tak apa. Kita ambil sikit nak buat celet-celet di muka. Haram. Saya punya. Memanglah awak punya. Tetapi mengotorkan jasad kepunyaan Allah itu. Jasad kita kepunyaan Tuhan. Mengotorkan jasad itu diharamkan oleh syarak. Bila kita kotorkan dengan najis. Jadi kalau katakan kering. Saya pegang satu najis yang sedang kering, saya pun kering. Maknanya ketika itu tidak berlaku at-tadammuh bin najasah. Dan saya pernah bincang perkara ni dengan guru fiqh saya, Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltul Asy-Syafi'i. Bila satu hari tu saya berjalan dengan beliau, tiba-tiba ada anjing. Budak Melayu lari dah menengok anjing. Jadi Syekh kata, apa kena kamu semua lari? Dia kata, Syekh najis. Syekh kata, betul dia najis, tapi dia tengah kering, kita pun kering. Kalau dia kering, kita kering, tidak berlaku at-tadammuh bin najasah. Tidak berlaku perpindahan kenajisan itu. Maknanya, saya tanya, maknanya boleh pegang Syekh? Tak ada masalah secara fiqh. Kita pegang dia tak ada masalah. Cuma kalau kita pegang dia dan kita bawa dia masa sembahyang, kita dokong dia, ketika itu dosa kita. Sebab kita telah menanggung najis. Tak kira najis kering atau najis yang basah. Tetapi at-tadammuh bin najasah ni maknanya kalau kita basah, dia kering. Atau dia kering, dia basah, kita kering. Atau kedua-duanya basah. Maknanya kalau tiada sebarang keperluan, tiada sebarang darurat, tidak boleh kita memegang dia. Sebab ketika itu berlaku perpindahan kenajisan daripada dia yang najis kepada kita yang suci. Tangan berpeluh macam ni. Tangan kita berpeluh, maknanya basah. Kalau waktu biasa pun mesti ada peluh, Pak. Kalau tangan saya tak ada peluh sekarang. Ada. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak? Syarak menghukum kita dengan apa yang kita nampak. Sebab itu dari segi hukum hakam ni, maknanya contoh, orang falak kata, sebenarnya sekarang ni dah berlaku gerhana. Kita tengok tak nampak pun, maknanya ketika itu kita tak pegang kajian falak yang tepat itu. Kita hanya berdasarkan pandangan mata kasar. Sebab itu, hukum hakam syarak ni, dia melihatkan kepada apa yang kita nampak. Contoh, kita dah nampak ada satu najis. Tiba-tiba kita nampak satu langor terbang. Tiba-tiba dia terbang ke najis tu. Lepas dia terbang ke najis tu, dia hinggap ke kita. Maknanya memang pasti ada najis yang sudah terkena ke badan kita. Nampak tak? Tak nampak. Maka ketika itu tidak berkait dengan hukum badan kita telah bernajis. Walaupun realitinya ada najis yang terlalu sedikit tapi tak nampak di mata kasar kita. Maka ketika itu kita dianggap masih suci. Tangan saya contoh sekarang, tangan saya tak berpeluh. Walaupun mungkin sains kata sebenarnya ada peluh. Tak, saya tak nampak. Secara realitinya ada, itu lain cerita. Sekarang saya nampak tak berpeluh. Okey, tak ada masalah. Saya pegang anjing kering, saya pun kering, maka tak ada menjadi masalah. Secara fiqahnya, kita tengah sembahyang, tiba-tiba anjing lalu tepi kita. Kita sembahyang di tanah lapang. Contoh kita pergi ke ke kebun kita. Lepas tu kita tengok elok ada gompong tepi tu. Kita pun pergi ke gompong tu. Ke belukar tu Dalam kitab Baru Mazi sebut gompong. Saya tanya dengan orang Lubuk, ramai dia tak tahu. Tanya ke Pah kata apa, tanya ke Tok di Karai, dia kata gompong ni maknanya macam belukar begitulah. Saya tengok ada belukar begitu, saya kata eloklah sembahyang menghadap ke sini. Adalah orang kata apa, sutrah itu. Saya pun sembahyang. Nanti kita sampai kepada hadis isu sutrah lebih lama lagi lah. Hadis kitab Jam'un Nihayah. Nanti kita akan sampai. Lalu saya sembahyang, tengah saya sembahyang saya nampak anjing datang. Tiba-tiba dia datang, dia elok bergesing-gesing dengan saya. Saya kering. Dia tak jilat, kalau jilat sah-sah lah lidah dia basah. Dia elok bergesing dengan saya. Saya tengah sembahyang saya tengok. Nampak baju saya kering, dia pun nampak zahir kering. Maka ketika itu sembahyang saya sah.
Tapi kalau saya tengah semayang, tengah sujud, dia naik atas kepala, kena cepat-cepat tolak dia. Tolak dengan tak adalah sampai tumbuk dia, tak lah. Tolak begitu. Sebab ketika itu dia iktibar macam ada najis kena kepada kita dan kita hendaklah segera menolaknya. Menghilangkan najis itu. Kalau ketika itu berlaku macam tu, sah mayang kita. Tapi kalau contoh kita tengah sujud, dia duduk atas kita dan kita pula tak tolak dia, maka batal semayang sebab kita ketika itu sedang menanggung dia. Kalau kita sedang berdiri, dia bergeser kita tak tanggung dia. Cuma badan kita bersentuh dengan dia. Bila bersentuh dengan dia, dia tu najis, kita ni suci. Cuma adakah berpindah kenajisan tu kepada kita? Dalam situasi ni dah. Sebab apa? Sebab dia kering, kita kering. Jadi semayang kita sah. Sebab yang membatalkan semayang kalau kita bernajis, sekarang saya tak bernajis. Dan yang kedua, antara perkara yang membatalkan semayang kalau saya menanggung najis. Saya pegang dia, contoh tengah dia semayang, saya pegang dia, dokong dia. Ketika itu saya telah menanggung najis. Baik, itu adalah yang pertama, najis mughallazah, iaitu najis berupa anjing, khinzir dan anak salah satu daripada keduanya. Anak anjing, anak babi, apatah lagi anak anjing kahwin dengan babi. Anjing kahwin dengan anjing dapat anak, tak boleh. Babi kahwin dengan babi dapat anak, anak dia tu mughallazah. Anjing kahwin dengan babi pun tak boleh. Anjing kahwin dengan bukan babi pun tak boleh anak dia. Babi kahwin dengan bukan anjing pun tak boleh juga. Sebab asal keturunan anjing ataupun babi atau kedua-duanya, maka dia diiktibar sebagai najis mughallazah. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah pula ialah air kencing bayi lelaki. Bayi lelaki macam anak saya, contoh anak saya. Anak saya yang nombor 4 ni namanya Mustafa. Dia lelaki. Air kencing dia boleh menjadi najis mukhaffafah bila air kencing bayi lelaki yang tidak makan sesuatu pun selain susu. Selain susu. Jadi anak saya udah makan macam-macam. Biskut Mary, nasi impit, ayam. Ketika itu dia bukan lagi dalam kategori najis mukhaffafah. Anak kita, adik umur berapa? Makan macam-macam tak? Ketika itu bukan lagi najis mukhaffafah. Saya dan tuan-tuan, jangan berasa kita baby. Maknanya kita sah-sah lah bukan najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah pula ialah air kencing bayi lelaki yang tidak makan sesuatu pun selain susu. Cuma kata Al-Imam Al-Imam Al-Bigirmi dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna', kata beliau, susu ni tak kira apa susu pun. Lepas tu saya tulis di nota kaki tu, saya tulis sama ada susu tersebut adalah susu manusia atau susu binatang, susu yang suci atau susu yang bernajis. Susu yang bernajis, contoh tak? Ada anak keldai, kita bela keldai, atau katakan kita bela rimau betina, tapi agak elok perangainya, dia pula tengah buntin, ada susu, anak kita nyonyot susu dia. Susu binatang itu apa namanya, kalau macam susu binatang yang tidak halal dimakan itu adalah najis. Susu binatang yang tidak halal dimakan adalah najis. Jadi anak tadi katakan telah minum susu najis. Ayah dia tak tahu. Ayah dia ingat biar baguslah sekurang-kurangnya keperkasaan apa namanya rimau tu mengalir ke anak dia. Akhirnya hari ni pun dia datang ikut kelas. Tapi tidaklah orang sini, saya pun tak tahu orang mana. Dia pun ikut kelas ni secara online contoh. Dia kata, tu dia. Baru tahu, orang Kedah kata, baru tahu susu apa namanya rimau tu rupanya najis. Dia pun tanya, tapi ustaz, anak saya sekarang ni dah setahun lebih dah, itu je susu yang diminumnya.
Walaupun mak dia macam rimau, tapi mak dia tak boleh menyusu dia, mak dia sakit. Contoh, mak dia garam macam rimau, contoh tak? Ayahnya garam macam singa, kan? Tak faham. Contoh ya. Masalahnya dah dia pula minat ke susu rimau tu. Rimau tu pun elok je. Dah setahun lebih ustaz. Jadi macam mana air kencing dia ni najis mukhallazah, mukhaffafah ke mutawassitah? Kita kata najis mukhaffafah kerana dia adalah seorang bayi lelaki yang tidak makan sesuatu pun selain susu. Biasa kita faham susu mak dia. Ini tambahan. Tapi biasanya yang berlaku susu orang je. Tapi katakan budak tadi memang hanya minum susu lembu. Mungkin berlaku. Susu lembu. Dia taklah jadi anak susuan lembu tu. Tetapi adakah najis dia itu, air kencing dia itu mukhaffafah? Jawapannya ya. Walaupun dia hanya minum susu lembu saja. Susu kambing. Maknanya najis dia, iaitu air kencing dia adalah najis mukhaffafah. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Bighirmi di dalam kitab beliau, hasyiah beliau terhadap Al-Khatib Asy-Syirbini, terhadap kitab Al-Iqna' karangan Al-Imam Al-Khatib. Kitab Al-Iqna' ni antara kitab yang diajar kepada inilah. Dia agak dalam sikit perbahasan dia. Manalah tahu satu hari nanti dia agak dalam. Saya sendiri pun bila pergi ke Kuala Lumpur, kami buat muzakarah baca kitab Al-Iqna' dengan kawan-kawan. Boleh tahan juga nak faham ni. Boleh tahan juga nak faham kitab Al-Iqna' karangan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Okey, itu dalam masa yang sama ada lagi syarat dia. Dalam keadaan bayi lelaki tersebut belum sampai usia 2 tahun menurut kalender Islam. Maknanya kita tengok air lahir dia. Dia lahir hari berapa hari bulan? Dia lahir 15 Ramadan contohnya. 15 Ramadan maknanya okey. Berapa hari tak cukup. Dia pun kira cukup 11 bulan campur 15 hari. Maknanya dia kena kira maknanya contoh macam dalam isu tadi, dia kira-kira cukup. Bila cukup 11 bulan, setahun ada 12 bulan. Anak dia lahir 15 Ramadan. Maknanya bila berlalu 11 bulan, maknanya Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, lepas tu masuk 15 Ramadan yang seterusnya, maka ketika itu sempurnalah anaknya berusia 2 tahun. Selagi belum sampai 15 Ramadan, selagi itu najisnya adalah najis mukhaffafah. Kalau sudah sampai usia 2 tahun atau lebih, 11 tahun contoh, tak? Ketika itu dia bukan lagi, air kencingnya bukan najis mukhaffafah. Dia sudah jadi mutawassitah. Ustaz, air kencing bayi lelaki je, kalau bayi perempuan? Bayi perempuan air kencingnya adalah najis mutawassitah. Dia tidak menjadi mukhaffafah. Sebab itu najis mukhaffafah ni hanya satu saja. Air kencing budak lelaki. Budak perempuan tak. Dalam di sisi syariat dibezakan air kencing anak lelaki dengan air kencing anak perempuan. Tetapi anak lelaki itu dengan syarat dia masih belum sampai usia 2 tahun, dan dalam masa yang sama dia, anak lelaki tadi, dia hanya minum susu saja. Melainkan kalau dia makan benda lain atas dasar ubat, itu tak ada masalah. Sebab budak contohnya dia kadang-kadang ada sakit, jadi kena makan ubat. Okey, ubat tak ada masalah, itu tak dianggap sebagai mengganggu. Atau contohnya dia bagi makan tetapi bukan atas tujuan mengenyangkan. Contoh masa dia lahir kita tahnik dia, tak ada masalah walaupun dia makan. Tapi maknanya makanan mengenyangkan dia itu hanyalah susu. Yang tadi itu bagi atas dasar berubat, atas dasar keberkatan, itu lain cerita. Kenapa dibezakan, Ustaz? Kenapa dibezakan? Cantik soalan. Dibezakan oleh syarak. Dalam kitab-kitab lama disebut kerana anak lelaki itu lebih disukai berbanding dengan anak perempuan.
Ini hikmah, hikmahnya. Disebut begitu. Hikmahnya kerana anak lelaki itu lebih suka diambil oleh orang. Orang buat main apa semua berbanding dengan anak perempuan. Ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama, fuqaha kita cuba fikir dan mereka melihat realiti zaman itu. Contohnya, mereka mengatakan hikmah dia bukan ilah, bukan sebab utama. Sebab utamanya kerana dibezakan hukum oleh Nabi. Sebab Nabi membezakan hukum. Jadi kalau orang kata kenapa sebabnya, soalan yang ditanya ni sebenarnya dia kata apa hikmahnya. Sebab dalam fiqh dia ada beza sebab dengan hikmah ataupun ilah dengan hikmah. Contoh, kenapa kita boleh sembahyang jamak? Sebab kita musafir. Apa hikmahnya? Biasa orang musafir ni letih. Kalau saya musafir tapi tak letih, boleh jamak? Boleh. Tapi saya tak letih. Kerana letih itu dia bukan sebab, dia hanyalah hikmah. Jadi hukum hakam tak berkait dengan hikmah, dia berkait dengan sebab ataupun dinamakan illah. Jadi dalam isu tadi, kenapa kerana Nabi membezakan orang anak lelaki dengan anak perempuan. Maka disebabkan Nabi membezakan, maka itulah penyebab kenapa berlaku perbezaan hukum. Syarak yang membezakan. Lalu kita tanya apa sebab? Kita tanya apa sebab, tapi sebenarnya dia punya di sebaliknya yang kita ingin tanya sebenarnya adalah apakah hikmah. Lalu dalam kitab-kitab disebut kerana orang lebih suka ambil anak lelaki buat main. Contoh, ada bayi lelaki, ada bayi perempuan. Orang suka ambil bayi lelaki, orang dua-dua. Bila dua-dua, kadang-kadang orang dulu mana ada pampers. Jadi kalau budak tu kencing, jadi risiko untuk kita bernajis, terkena air kencing anak lelaki tu lebih besar. Sebab anak perempuan ni biasanya budaya dulu ramaknya dia tak ambil anak perempuan sangat. Anak lelaki dia main sungguh, dia seronok bergomoi dengan budak lelaki. Tetapi saya akan jawab selepas ni, Pak Hazan. Iklan, bukan iklan, azan. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله شهيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبسيدنا محمد رسوله بالإسلام اللهم رب تتم الصلاة والقائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, tetapi menurut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Bahawa orang lelaki, kanak-kanak lelaki itu lebih disukai berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Lalu orang pun suka main dengan budak lelaki, beza dengan budak perempuan. Walaupun dalam kitab-kitab disebut itulah hikmahnya. Lalu kata beliau, bagi guru saya Fadilatul Syekh Yusri ni, beliau mengatakan hikmah yang saya nampak bukan itu. Kata beliau lah, hikmahnya budak perempuan kalau dia kencing setempat. Kalau dia kencing setempat. Budak lelaki kalau kencing merata. Sebab apa? Sebab budak lelaki kencing mancut. Budak perempuan boleh, dia tak adalah merancut. Dia nitik dekat kawasan dia ada tu je lah. Lebih mudah untuk dibersihkan berbanding dengan budak lelaki pancut situ, pancut sini. Jadi dengan sebab itulah, maka syariat memudahkan untuk air kencing kanak-kanak lelaki. Hanya cukup direnjih saja. Direnjih sehingga hilang bau, rasa dan warna. Mesti hilang bau, rasa dan warna juga. Bukan asal renjih tapi bau kencing. Tak apa, dah selesai tak? Dia kena renjih sampai hilang bau, rasa dan warna. Berbeza dengan kanak-kanak perempuan, dia mesti menggunakan air dan mesti dialirkan air. Bukan cukup dengan renjih. Sebab bila renjih kita ambil air, kita letak atas tu je. Jadi itulah orang kata pembeza yang difahami oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Tak ada masalah. Kalau kita nak basuh najis mukhaffafah dengan cara najis mutawassithah, tak ada masalah. Cuma keringanan yang dibeli oleh syarak. Contoh, saya pegang budak lelaki, anak saya katakan, sebelum dia makan macam-macam waktu ni. Sedang saya duduk tu, dia tak ada nak pakai pamper, udah dia pancutnya ke jubah saya. Saya nak mengajar ni. Nanya kata, badan saya dah terkena, jubah mana terkena. Apa saya nak buat? Saya ambil ayuk. Renjih itu. Lepas tu saya bau. Tak ada dah bau. Tak ada dah bau kencing. Warna pun tak ada lah warna kuning. Kalau nampak lagi warna ada rasa. Kalau saya nak rasa. Contoh. Okey, tak ada rasa apa? Contoh lah kalau nak rasa. Dengan syarat hilang bau, rasa dan warna. Saya renjih itu. Saya taklah ambil air tu tonyo ataupun saya alirkan begitu. Saya hanya ambil air, saya campakkan begitu. Itu bagi renjih. Spray pun boleh. Tapi kalau spray banyak, dia akan jadi basuh lah. Tapi kalau spray sikit, lepas tu bau. Tak bau dah. Kalau bau, kena spray lagi. Spray lagi. Spray banyak maknanya, budak tu kuat no baunya tak? Ketika itu, kena hilang bau, rasa dan warna. Kalau dah sampai mengalir, dia jadi seakan-akan mutawassithah. Tak mau. Dia kena air mutlak. Najis hanya dihilangkan dengan air mutlak. Dia bukan dihilangkan, kita nak hilangkan bau tu, kita ambil apa namanya pewangi. Tak jadi.
Ya, terus renjis. Tak ada masalah. Dia terus renjis Ha. Dia pernah makan sikit atau rasa kenyang. Contoh, ada sekali tu kita bagi dia makan nasi. Kemudian sepanjang tahun yang lain dia tak makan nasi, minum susu semata-mata. Adakah dengan sebab sekali itu terus najisnya bertukar menjadi najis mutawassitah? Jawapannya adalah saya tak tahu. Nanti saya akan cek balik. Senang jawapannya tak? Dia punya cara mengurai tu macam nak jawab. Jawapannya saya tak tahu. Ikut zahirnya tak lepas. Tapi ala kulli hal saya akan cuba rujuk semula. Dan tengok dalam kitab apa yang disebut oleh fuqaha sekiranya dalam isu yang ditanya oleh cikgu tadi. Okey, selesai. Dan najis yang terakhir, najis mutawassitah. Najis mutawassitah pula adalah segala najis yang selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Selesai masalah. Sebab tu beliau pun letak di ujung sekali. Tolak najis mukhaffafah, tolak najis mughallazah, yang lain tu mutawassitah lah tu. Kencing budak kecil perempuan, darah, nanah, tulang binatang yang tidak halal dimakan, tulang binatang halal dimakan tapi mati tak sebab sembelih, itu semua masuk dalam kategori najis mutawassitah. Alhamdulillah. Itulah perbahasan yang kita bincangkan pada hari ini. Nanti kita akan lihat dalam pertemuan pada malam esok cara cara nak membersihkan pakaian kita, tubuh kita contohnya apabila terkena salah satu daripada 3 jenis najis ni. Tadi kita dah sentuh sikit. Contoh macam mutawassitah ini, tapi besok kita akan baca macam mana cara nak menghilangkan najis mughallazah, menghilangkan pakaian yang terkena najis mukhaffafah dan menghilangkan najis yang terkena pada tubuh kita atau pakaian kita, manakala najis itu pula najis mutawassitah. Besok kita akan perincikan. Dan muka surat yang ke-48 tu besok kita akan baca. Nampak gambar dia suami dia marah tu, kenapa dia kena basuh baju? Ada hikmah dia kenapa gambar itu dipilih. Dan anjing yang kahwin dengan ayam. Anjing kahwin dengan? Anjing dengan kambing. Anjing tu kan jaga ni kan. Okey, diminat. Anjing tu kahwin pula dengan kambing. Jadi anak dia tu, adakah anak dia tu ataupun macam mana? Apabila soalan tadi soalan yang tanya. Anjing kahwin dengan kambing. Dapatlah anak, kita pun nama Ambing. Ambing. Ambing tu muka dia memang tak ada muka anjing. Muka dia macam muka kambing. Tapi kita tahu salah satu mak ayah dia tu memang anjing. Akhirnya Ambing yang muka kambing ni berkahwin dengan kambing. Anak dia tu macam mana? Anak dia tetap mughallazah. Sebab pak dia ataupun mak dia yang di atas tu adalah Ambing. Ambing tu pula dia adalah keturunan anjing. Contoh. Jadi apabila ada je tok nenek dia yang di atas tu anjing ataupun babi, serta merta walaupun dia macam mana keadaan sekalipun, dia adalah mughallazah. Dia adalah anjing mughallazah. Walaupun tak nampak macam kita kan, kita tuan tu tiba-tiba macam kita tengok susah nak kena pasti sebab yang keturunan yang berapa tu dah ambil dah muka pun dah tak ni, tapi dia ada kita tak tahu kalau ketika itu dia akan jadi satu masalah apabila salah satu di antara yang ramai-ramai tu ada najis tetapi kita tak tahu mana satu. Contoh macam tadi anak kambing tadi, ni cerita ni segi fiqahnya insya-Allah tak berlaku. Ambing tu dia dah bercampur dengan kambing yang lain. Udah kita tak tahu. Kita ada 10 ekor. Mana satu ambing ya? Sebab dia yang mughallazah tadi. Yang lain boleh sembelih, boleh makan apa.
Jadi ketika itu macam mana satu sudah najis, dalam masa yang sama tak tahu yang lain najis atau tidak. Kita dah tak dapat nak beza. Maka secara fiqahnya tidak boleh dimakan kesemuanya sekali. Kerana apa? Kerana untuk mengelakkan diri daripada satu yang bernajis, satu yang haram. Dia panggil dalam ini ada dibincangkan dalam tajuk usul fiqh, dibincang ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja benda wajib yang tak akan dapat dibuat melainkan kita lakukan satu benda yang lain, maka benda lain itu juga akan menjadi wajib. Kita nak elakkan daripada makan ambing, tak dapat caranya melainkan dielakkan semua kambing-kambing yang ada. Ketika itu baru pasti kita tidak makan ambing. Ketika itu wajib kita rugilah dia. Maknanya kalau jadi begitu, dia kena awal-awal dia kena beringat, supaya dia tak terjebak dalam isu ambing bercampur dengan kambing yang lain. Bagi dia ni lah, letaklah dia punya apa kad penalan apa semua situ kan, senang. Kena asin, bagilah ke orang lain, lepas ke hutan, selesai masalah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai penutupnya, saya sengaja memilih gambar di muka surat 46 tu. Sebab gambar itu gambar satu orang lelaki duduk di tepi telaga, dan ada anjing minum air yang ada dalam kasut dia. Sebenarnya ini merujuk kepada hadis yang kita akan jumpa dalam kitab Jam'un Nihayah fi Badi'il Khair wal Ghayah. Kisah satu orang yang berlaku pada zaman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok anjing terlalu dahaga jilat tanah. Lalu dia kesian, dia pun cedok air. Dia guna dia punya kasut, dia cedok supaya air tu dapat bertakung. Lalu anjing tadi boleh minum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa syakarallahu lah fa ghafara lahu. Fa syakarallahu lah fa ghafara lahu. Allah pun berterima kasih kepada dia, lalu Allah pun mengampunkan kesilapannya. Cuma kata para ulama, maksud Allah berterima kasih tu, maksud dia Allah redha kepada dia. Jadi maknanya walaupun anjing itu dia adalah mutanajis, dia bukan mutanajis, dia adalah najis, bahkan mughallazah, bukan bermaksud kita boleh menganiaya dia. Walaupun dia itu adalah najis, tetapi dia tetap memiliki roh. Dan anjing ini maknanya haram kita zalimi dia, dengan sebab orang tadi bagi minum anjing yang kehausan tu, dia sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya walaupun kita belajar ada najis mukhaffafah, mughallazah, mutawassithah, anjing itu najis bukan maksudnya perlu dibali dengan batu, sebab itu menzalimi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa saja yang ada di atas muka bumi ini, moga-moga yang di langit akan merahmati kamu semua. Kalau dah kita kasih kepada makhluk Allah di bumi, pasti malaikat Allah yang tinggal di langit akan kasih kepada kita. Apabila malaikat yang tinggal di langit sudah kasih kepada kita, maka Allah akan kasih kepada orang yang dikasihi oleh para malaikatnya. Kerana malaikat tidak akan kasih melainkan hanya kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, besok kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, cara nak membersihkan pakaian tubuh kita atau apa sajalah yang sudah terkena dengan najis. Dan kenapa saya pilih gambar lelaki yang macam marah kena basuh baju tu. Besok kita bincang apa kes lelaki ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Macam nak terkena basuh kita ni, kita akan tengok besok insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf di atas kekurangan. Ada soalan terakhir? Kalau tiada, kita sama-sama silakan. Saya tak dengar hujan. Babi hutan. Tapak kaki dia, kesan laluan dia. Okey, di tanah maknanya. Di tanah. Anjing babi lah contoh Biasanya mengacau ni babi di kebun ni. Saya pun ia juga, di sonda juga. Awak menanam pokok apa namanya, pokok pisang. Nampaknya beli pisang di kedai lah. Nak menunggu kawan tu besar, tak tahu cara. Mudahnya saya beli pisang dalam tong sampah. Beli tong sampah, bubuh tanah, ada besar sikit. Tunggulah 2-3 tahun lagi,
pokok berbuah, satu-satunya pisang dalam tong sampah yang berbuah. Tapi tak adalah sampah dalam tong sampah tu. Okey, saya ke kebun contoh, tengok ada kesan tapak kaki dia. Dan semalam hujan. Contoh, macam sekarang ni tak? Sekarang ni hujan, besok saya ke kebun nampak kesan tapak kaki dia. Saya dah pijak dah apa namanya tanah tu. Baru perasan ini tapak kaki babi ni contoh. Jadi adakah kaki saya bernajis atau tidak? Okey, jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab air hujan sudah terkena ke tanah. Lalu tanah itu sudah suci. Kerana salah satu cara untuk cara untuk membersihkan najis mughallazah adalah dengan 7 kali basuhan, 6 air mutlak, 1 air tanah. Air dah kena dengan tanah, jadi sudah menjadi air yang bertanah. Jadi tanah tak ada masalah. Tapi katakan kita punya katakanlah anjing masuk dalam rumah kita. Nampak kesan kaki dia tu dan nampak kesan tanah, maknanya basah sebelum ni, dah kering. Ketika itu kawasan itu bernajis. Sebab simen ataupun atas mozet. Jadi kalau air kena sekalipun, air tu hanya terkena ke atas mozet, tetapi tidak ada tanah di situ pada asalnya. So macam mana? Sekali basuh dengan tanah, selesai masalah. Kalau sebelumnya sudah terkena hujan. Tapi kalau tanah sendiri ada kesan tapak kaki di tanah, maka tidak menjadi masalah. Kalau memang kebetulannya tanah tu kering, memang tak turun hujan, dan dia pun pijak nampak maknanya kering, lagi tak ada masalah. Sebab najis hanya berpindah kalau berlaku kebasahan. Dan sekarang ni kaki dia kering, pijak tanah yang kering, so tak ada masalah. So jangan risaulah, di kebun kita tak ada masalah, insya-Allah. Biiznillah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar tu saja. Besok kita sambung dengan cara nak membersihkan najis, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak dengar mikrofon ya? Elok je tu. Seronok pula duduk macam ni.